Hai, hello, Assalamualaikum dan selamat pagi. Alright, so untuk hari ini cikgu nak ajar kamu benda yang senang juga, tak ada benda yang susah pun. Okay. Jadi objektif untuk hari ini cikgu nak kamu tahu untuk senaraikan peristiwa dan menulis bilangan peristiwa. Dua saja objektif kita. Okay. Dua tapi benda yang sama, peristiwa. Kalau sebelum ni pasal sampel, untuk hari ini kita belajar pasal peristiwa. Menyenaraikan dan menulis bilangan peristiwa. Okay, first sekali. Okay, cikgu ada contoh. Cikgu terus bercontoh lah. Contohnya cikgu ambil daripada contoh ni cikgu ambil daripada soalan 1 page 4. Okay, kamu ada soalan kan? Page 4. Kamu buka page 4 soalan 1. Okay, ini soalan dia. Kita ada sebuah kotak. Dalam kotak tu ada 10 keping kad yang ditulis daripada nombor 1 hingga 10. Senaraikan semua unsur dalam ruang sampel bagi setiap peristiwa berikut. Okey. Kamu nak dia suruh senaraikan semua unsur dalam ruang sampel bagi setiap peristiwa. Okey, dia dah mention peristiwa berikut. Okey, peristiwa bawah ni. Jadi sebenarnya sebelum kamu nak senaraikan peristiwa, kamu kena faham dulu apa itu maksudnya peristiwa. Okey, kamu kena tahu. Peristiwa tu kalau sampel ini nombor 1 sampai 10 ni duduk dalam ni, dalam kotak ni. Kalau dia suruh kamu senaraikan sampel, kamu kena senaraikan semua. Sampel ni untuk semua yang ada. Nombor berapa yang ada dalam ni? Nombor 1 sampai 10. So senaraikan semua. Untuk sampel, kita senaraikan sampel dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Lepas senaraikan sampel, kenapa cikgu cakap kena senaraikan sampel dulu? Sebabnya peristiwa akan diambil daripada sampel. Dia tak ambil tempat lain. Okey, dia ambil daripada sampel. Jadi, sekarang ni untuk soalan 1, dia bagi pilihan yang pertama, okey, peristiwa yang pertama mendapat satu nombor genap dipilih. Okey. Satu nombor genap dipilih. Maksudnya peristiwa dia pilih nombor genap. Daripada sini kamu kena tulis nombor genap sahaja. Jadi cara nak tulis peristiwa soalan A, kalau sampel kita guna S. Kalau peristiwa kita guna huruf selain S. Dalam situasi ini nombor genap. Jadi cikgu pilih tulis huruf G. Terpulang kepada kamu. Okey. Tapi ambil yang senang, kita nak faham, nak ingat. Okey, jadi sebab nombor genap, cikgu tulis G. G sama dengan, cara dia sama, kurungan, lengkup macam tu. Dia nak nombor genap kan? So pilih daripada sampel. Peristiwa dipilih daripada sampel. Okey, pilih nombor genap sahaja. Kenal nombor genap? Kenal. Okey, nombor 2, 4, 6, 8, 10, 12 tidak termasuk sebab tidak ada dalam sampel. Okey, so tutuplah kurungan. Senang itu sahaja kalau dia minta senarai. Soalan ni minta senarai. Okey, senarai peristiwa. Yang A nombor genap. So kalau yang B nak buat macam mana? Nombor ganjil B. Tulislah jawapan dia soalan B. Nombor ganjil G juga cikgu, ganjil. G juga, tulis G juga ke? Kita nak guna huruf G juga ke? Janganlah guna huruf G juga, gunalah huruf lain. Tak bolehlah huruf yang sama sebab peristiwa yang berbeza. Jadi contohnya kalau kita tak nak guna huruf, kita tulis penuh pun tak ada masalah. Ganjil. Tulis macam tu. Tak ada masalah, boleh juga. Okey. Ataupun boleh juga tulis huruf A ke B ke. Okey, tak ada masalah. So buatlah kurungan. Dapat nama ganjil kan? Pilih daripada sini. Mana nama ganjil dia? Tulislah 1, 3. Tulis sampailah dapat sama macam cikgu ni. Habis dah comot tangan cikgu, kena marker pen. Okay, tulis sampai dapat sama macam cikgu ni. Ini bila soalan minta senarai sampel. So kamu boleh faham kan? Okay, kalau senaraikan sampel, sorry. Ini kalau soalan minta senaraikan peristiwa. Okay, first kali kita kena ada sampel, senarai sampel. Lepas, kenapa kena ada senarai sampel? Sebab kita nak pilih peristiwa ni daripada sampel. Peristiwa memang ambil daripada sampel, dia tak ambil tempat lain. Okey. Jadi kita kena ada tulis sampel.
Jadi sekarang ni bila dah ada sampel, baru kita boleh tulis peristiwa. Macam mana nak tulis? Sama sahaja, cuma huruf yang di depan ni berubah. Kalau sampel guna S, kalau peristiwa guna selain S. Huruf A sampai Z selain S. Okey? Mana-mana yang mudah. Atau boleh juga kalau kita tulis penuh ganjil ataupun nombor ganjil, tak ada masalah. Okey? Jadi itu bila soalan minta senarai. Kalau soalan tanya bilangan peristiwa, untuk yang ni, yang A kamu tulislah N kurungan, ini G kan, so tulislah G kat dalam ni. G sama dengan, okey, ada berapa dalam ni? Bilangan kan? Kita nak kira ada berapa bilangan dalam ni? 1, 2, 3, 4, 5. So tulislah jawapan dia 5. Itu sahaja. Senang kan? Untuk yang bawah ni N, sini kita tulis ganjil kan? So tulislah ganjil. Ganjil sama dengan 1, 2, 3, 4, 5. Sama saja bilangan. Kebetulan sama. Tutup kurungan. Okey. Jadi itulah maksudnya. Okey, next. Kita pergi kepada next contoh. Okey, next contoh. Cikgu nak sentuh pada contoh soalan nombor 3. Cikgu ambil soalan nombor 3, page 4 ya. Okey. Soalan nombor 3 ni dia kata sekeping duit shilling dilambung 2 kali. Kita ada sekeping je duit shilling, tapi kita lambung 2 kali. Tuliskan ruang sampel bagi uji kaji ini. Macam mana kita nak tulis? Ini kita ada duit shilling. Kalau kita ada duit shilling, caranya kita kena buat table. Okey, kita kena buat table. Macam mana kita nak buat table? Kenapa cikgu suruh buat table? Sebab dia kata lambung 2 kali. Kali pertama contohnya kita dapat gambar. Gambar tu yang ada bunga-bunga tu, itu kita panggil gambar. Yang sebelah lagi side kita panggil angka. Angka yang ada nombor itulah angka. Okey. Permukaan shilling G atau A. Okey, G untuk gambar, A untuk angka. Okey. Kita lambung 2 kali. Kali pertama kita dapat G. Kali kedua kita dapat G lagi. Macam mana kita nak tulis dia? Sebelum awak buat tu, cikgu nak ajar awak buat table. Okey, kita ada table, kita kena buat table. Ini kali pertama. Ini kali kedua. Okey. Kita ada berapa permukaan shilling? Ada 2 kan? So ada 2 kemungkinan kita dapat G atau A untuk kali pertama. Kali kedua pun kita ada 2 sahaja permukaan kan? G atau A. Kita isi macam tu je. Okey. Lepas tu apa yang awak perlu buat? Awak kena isi dalam ni. Kali pertama awak dapat gambar, kali kedua awak dapat gambar juga. Kali pertama awak dapat gambar, kali kedua kemungkinan awak dapat angka. Kali pertama awak dapat angka, kali kedua awak dapat gambar. Kali pertama awak dapat angka, kali kedua awak dapat angka juga. Okey. So ini cara tulis dia. So cikgu dia suruh tulis ruang sampel bagi uji kaji ni. Macam mana kita nak tulis ruang sampel? Jawapan dekat sini awak tak bolehlah tulis macam ni. Ini adalah cara awak boleh tulislah kotak tu, tapi final answer, final jawapan awak kena tulis S kan. Kotak tu boleh juga buat lengkapkan dalam ni kotak tu kan. Tapi itu tak boleh dikira jawapan akhir. Okey, G A G A G G G A A G A A. Okey. Lepas tu tulislah S sama dengan kurungan. Okey. Ini macam ni salin je. G G koma. Lepas tu ini A G koma. Lepas tu ini G A koma. Lepas tu yang last ni A. Tutup kurungan. So inilah jawapannya bila dia minta senaraikan ataupun tuliskan ruang sampel. Macam ni. Sama juga S. Tapi berbezanya bila kita ada 2 kali ataupun 2 item, cara tulis dia macam ni. Okey. Jadi next yang seterusnya soalan B. Soalan B, nyatakan semua unsur dalam ruang sampel yang memenuhi syarat-syarat berikut. Bila ada syarat maksudnya itu adalah peristiwa. Nyatakan maksudnya senaraikan peristiwa. Sebab ada syarat, so itu peristiwa. Kalau tak ada syarat, pilih semua, itu adalah sampel.
Okay. Jadi, so nyatakan semua unsur. So, caranya, ini contoh peristiwa, ni susah kita nak tuliskan. So, kita buat, ini peristiwa yang pertama, dia nak dapat kedua-dua angka diperoleh. So, kita tulislah peristiwa sebagai peristiwa A lah. Peristiwa A sama dengan, okay, kita nak senaraikan ni, dua-dua angka. Yang mana antara ni, kita nak pilih peristiwa mesti daripada sampel. Tengok pada sampel. Di mana antara ni ada dua-dua angka. Ini gambar-gambar. So, ini yang belakang sekali. Sekali je kan ni dapat. So, tulislah A, kurungan. Macam ni lah. So, tuliskan kurungan. Okay, dia ada dua kurungan lah. So, inilah jawapannya. Baik, next. Soalan 2, B2. Gambar diperoleh sekurang-kurangnya sekali. So, peristiwa B pula kita tulis. B sama dengan gambar, kita tengok dalam ni, sekurang-kurangnya, at least dia dapat sekali gambar. Ini terima tak? Terima, sebab dia kata paling kurang dia dapat sekali. Kalau dapat 2 kali, boleh. So, ini satu, ini satu, ini satu. Yang ni tidak diterima. Okay, so kita tulislah senarai dia. G, A, G, G, A. Tutup kurungan. So, selesai. Itulah jawapan dia. Okay, ini bila soalan minta senarai. Jadi, kena tahu. Okay, boleh kan? Faham kan? Okay, so itulah objektif untuk hari ini. Untuk awak tahu menyenaraikan peristiwa. Tapi kalau soalan minta menulis bilangan peristiwa, macam tadilah cikgu dah bagi contoh tadi. Yang first tadi. Macam mana nak senaraikan peristiwa. Okay, macam mana nak tulis bilangan peristiwa macam ni. N peristiwa apa yang kita label, N, G. Okay, N ganjil. Okay, ada dua benda yang kita belajar ini. Yang pertama, senaraikan peristiwa. Yang kedua, menulis bilangan peristiwa. Semuanya adalah pasal peristiwa. So, conclusionnya, peristiwa mesti pilih daripada sampel. Sampel kita kena tulis semua. Kalau peristiwa, dia tulis syarat itu adalah peristiwa. Okay, so cikgu harap kamu boleh faham. Thank you. Jumpa next video.